Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Badri sahabat Huraian mengenai sahabat Badar iaitu Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu yang disampaikan di dalam khutbah yang lalu masih ada berbaki lagi. Hari ini juga saya akan sampaikan lanjutannya. Diriwayatkan oleh Hazrat Abu Hurairah bahawa ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Khaybar, beliau melakukan perjalanan sepanjang malam. Ketika beliau rasa mengantuk, beliau berkhemah untuk beristirahat dan berkata kepada Bilal,
pada malam ini kamulah yang menjaga waktu solat kita. नमाज के वक्त की हिफाजत तुम करो. Kemudian Hazrat Bilal berkata, फिर हज़रत बिलाल ने menjaga solat kita bermaksud menjaga waktu solat dan bangunkan di waktu fajar. और फजर के वक्त Kemudian setelah बता देना. beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, maka Hazrat Bilal berterusan melakukan solat nafal semampu beliau sepanjang malam, manakala Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain tidur. Menjelang waktu fajar, Bilal bersandar di kenderaannya menghadap ke arah terbitnya matahari menunggu waktu fajar. रुख करते हुए अपनी सवारी का सहारा लिया. Namun rasa mengantuk telah menguasai Bilal yang bersandar pada untanya hingga tertidur. Maka Bilal tidak terjaga, begitu juga sahabat-sahabat yang lain, sehinggalah terik matahari mengenai mereka. Rasulullah SAW yang paling pertama terbangun di antara mereka. Rasulullah SAW menjadi cemas dan berkata, "Wahai Bilal, wahai Bilal." Bilal berkata, "Ya Rasulullah, semoga ibu bapa saya berkorban untuk Tuan. Jiwa saya juga tertahan oleh zat yang telah menahan Tuan, yakni rasa mengantuk juga telah menguasai saya." Rasulullah SAW bersabda, "Marilah kita bertolak." Maka mereka pun menggerakkan sedikit tunggangan mereka. Kemudian Rasulullah SAW berhenti dan berwuduk. Kemudian beberapa ketika selepas itu beliau bersabda kepada Bilal untuk mengumandangkan ikamat untuk solat. Kemudian beliau memimpin mereka solat subuh setelah terbitnya matahari. Setelah selesai solat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang lupa mengerjakan solat, bila dia ingat, hendaknya dia terus mengerjakannya, kerana Allah Azza wa Jalla berfirman, dirikan solat untuk mengingat aku." कि नमाज को मेरे जिक्र के लिए कायम करो. Pada hari kemenangan Mekah, ketika Rasulullah SAW memasuki Kaabah, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब Bilal pun ada bersama beliau. Hazrat Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam कि नबी के datang ke Mekah pada hari kemenangan Mekah dan memanggil Hazrat Utsman radhiyallahu taala anhu bin Talha. anhu bin Talha Dia membukakan pintu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Bilal, Hazrat Usama bin Zaid dan Hazrat Utsman bin Talha masuk ke dalam, iaitu ke dalam Kaabah. Kemudian pintu ditutup. Mereka berada di dalamnya untuk seketika, kemudian pergi keluar. Hazrat Ibnu Umar berkata, "Saya dengan cepat pergi ke depan dan bertanya kepada Hazrat Bilal, dan dia berkata bahawa beliau yang SAW telah solat di dalam Kaabah. Yakni apakah Nabi SAW solat di dalam Kaabah?" Saya bertanya, "Di sebelah mana beliau SAW solat?" Bilal berkata, "Di antara tiang-tiang itu." Hazrat Ibnu Umar berkata, "Saya lupa untuk menanyakan kepada Bilal berapa rakaat beliau SAW solat." आपने कितनी रकअतें नमाज पढ़ी. Di kemudian hari, Hazrat Bilal biasa menceritakan kepada orang-orang di tempat yang mana Rasulullah SAW berdiri mengerjakan solat di dalam Kaabah. काबा के अंदर किस जगह खड़े होकर Diriwayatkan dari Ibnu Abi Malaikah अभी मुलाका bahawa pada hari kemenangan Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan Hazrat Bilal untuk azan di atap Kaabah, dan Bilal pun melaungkan azan di atap Kaabah. ने काबा की छत पर अजान दी. Dalam menyebut mengenai Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu pada kesempatan Fatah Mekah, Hazrat Khalifatul Masih Sani bersabda हुए बयान फरमाते हैं dan menjelaskan bahawa Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu datang ke pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Abu Sufyan. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Sufyan सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने dan bersabda, "Celakalah kamu. Apakah kamu masih tidak percaya bahawa Tuhan itu satu?" यकीन नहीं आया. Abu Sufyan berkata, "Mengapa tidak percaya? Kalau ada Tuhan yang lain, क्यों नहीं आया. kami tentu telah mendapat pertolongan dari dia." Beliau bersabda, "Celakalah kamu. Apakah kamu masih tidak percaya bahawa Muhammad adalah Rasul Allah?" Dia mengatakan bahawa tentang perkara ini dia masih belum yakin lagi. Hazrat Abbas berkata,
kepada Abu Sufyan, sungguh-sungguh malang nasibmu, biatlah. Pada saat ini kamu dan orang-orang kamu akan diselamatkan. Abu Sufyan berkata, baiklah, saya akan lakukan. Di kesempatan itu dia hanya biat begitu sahaja, yang menurut pengakuannya bukan biat dari hati, tetapi kemudian dia menjadi seorang yang benar-benar Muslim. Setelah Abu Sufyan biat, Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mulai berkata, sekarang mintalah untuk bangsamu, jika tidak bangsamu akan hancur selamanya. Hati para muhajirin merasa takut pada waktu itu. Mereka adalah penduduk Mekah dan mereka mengira bahawa sekali kehormatan Mekah habis, maka kehormatan Mekah tidak akan ada lagi. Meskipun mereka telah mengalami kekejaman yang sangat luar biasa di Mekah dulu, namun mereka tetap berdoa semoga ada perdamaian. Tetapi kaum Ansar lebih bersemangat dari kaum Muhajirin. Muhammad Rasulullah SAW bersabda bahawa mintalah. Dia berkata, ya Rasulullah, apakah Tuan tidak akan mengasihani kaum Tuan sendiri? Sudah pasti Tuan amat pengasih dan begitu mulia. Saya adalah kerabat Tuan, bersaudara dengan Tuan, dan saya juga seorang yang dihargai kerana saya sekarang juga telah menjadi seorang Muslim. Beliau bersabda, baiklah, pergilah dan umumkan di Mekah bahawa siapa pun yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, mereka akan diberikan perlindungan. Dia berkata, wahai Rasulullah, berapa besarlah sangat rumah saya dan berapa orang saja yang boleh muat di dalamnya. Terlalu kecil kalau dibandingkan dengan kota yang besar ini, sehingga sedikit orang yang boleh mendapat tempat. Beliau SAW bersabda, baiklah, barang siapa yang pergi ke Kaabah, mereka akan diberikan keamanan. Abu Sufyan berkata, ya Rasulullah, masih lagi belum dapat memuatkan banyak orang. Masih banyak orang yang tidak dapat dimuatkan. Beliau SAW bersabda, baiklah, barang siapa yang membuang senjatanya, mereka juga tidak akan diapa-apakan. Dia berkata, masih lagi ada orang yang tertinggal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutup pintu rumahnya masing-masing, maka mereka juga akan diberikan perlindungan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang sedang berada di lorong-lorong dan jalan-jalan? Kasihan mereka akan dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, baiklah. Beliau menyuruh menyiapkan bendera untuk Bilal. Abu Ruwaiha yang merupakan seorang sahabat. Ketika beliau SAW menjalinkan persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah, maka beliau SAW jadikan Bilal saudara dari Abu Ruwaiha. Mungkin Bilal sedang tidak ada pada waktu itu, atau mungkin ada keperluan lain. Pada hakikatnya beliau SAW telah membuatkan bendera untuk Bilal dan memberikannya kepada Abu Ruwaiha dan bersabda, ini adalah bendera Bilal. Bawalah ini dan berdirilah di penjuru kota dan umumkanlah barang siapa yang berdiri di bawah bendera Bilal akan diberikan keselamatan. Abu Sufyan mengatakan, baguslah, sekarang sudah cukup, Mekah akan terselamat. Beliau mengatakan, berilah izin kepada saya supaya saya boleh pergi. Beliau SAW bersabda, pergilah. Sekarang para pemimpin sendiri akan meletakkan senjata. Tak usah difikirkan lagi apakah khabar ini sampai ataukah tidak. Dengan rasa gentar, Abu Sufyan memasuki Mekah dan mengumumkan, hendaknya setiap orang menutup pintu rumahnya. Letakkanlah senjata masing-masing. Orang-orang pergi ke Kaabah dan di sana nanti ada bendera Bilal. Pergilah berdiri di bawahnya. Dalam beberapa waktu kemudian orang-orang menutup pintu rumahnya masing-masing. Sebahagian lagi mulai masuk ke Kaabah dan orang-orang mula meletakkan senjata mereka masing-masing. Dalam beberapa waktu kemudian Lashkar Islam mulai memasuki kota Mekah dan orang-orang mulai berkumpul di bawah bendera Hazrat Bilal. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menghuraikan mengenai aspek yang terbesar dari peristiwa Fatah Mekah itu adalah tentang bendera Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW telah membuat bendera Bilal dan beliau SAW bersabda, barang siapa yang berada di bawah bendera Bilal akan diberikan perlindungan. Padahal pemimpin semua pasukan Muslim itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Namun pada Rasulullah SAW sendiri tidak ada bendera yang didirikan. Setelah beliau, tokoh yang banyak berkorban adalah Abu Bakar. Namun pada beliau radhiyallahu ta'ala anhu juga tidak ada bendera yang didirikan.
Pemimpin kalangan Muslim setelah Hazrat Abu Bakar adalah Hazrat Umar. Namun pada beliau juga tidak terdapat bendera yang didirikan. Setelah itu ada Hazrat Uthman yang sangat diterima oleh semua kalangan dan juga menantu beliau SAW. Namun pada beliau juga tidak terdapat bendera yang didirikan. Setelah beliau ada Hazrat Ali yang merupakan saudara sepupu beliau SAW dan juga menantu beliau. Tetapi tidak ada juga bendera yang didirikan untuk beliau. Setelah itu Abdurrahman bin Auf yang mengenai ini Rasulullah SAW pernah bersabda, selama dia masih hidup, tidak akan terjadi perselisihan di antara umat Muslim. Namun untuk beliau, untuk Abdurrahman juga tidak ada bendera yang dibuat. Selanjutnya ialah Abbas radhiyallahu ta'ala yang merupakan pakcik beliau SAW. Orang yang Rasulullah SAW tidak merahsiakan sesuatu kepadanya dan orang yang biasa berbicara dengan bangga di depan beliau. Namun untuk beliau juga tidak dibuat bendera. Selanjutnya ialah semua pembesar Muslim dan kaum awam di kalangan Muslim juga ada. Khalid bin Walid yang merupakan salah seorang komander dan anak seorang panglima di sana. Kemudian Ammar bin Ash juga seorang anak panglima. Demikian juga ada anak-anak panglima besar. Namun tidak seorang pun untuk mereka telah dibuatkan bendera. Rasulullah SAW telah menetapkan jika harus membuat bendera, maka itu adalah bendera Hazrat Bilal. Mengapa? Apa sebabnya? Sebabnya adalah ketika orang-orang telah bersiap untuk menyerang Kaabah, Abu Bakar melihatnya bahawa orang-orang yang akan saling membunuh itu ada tali persaudaraan dengannya. Dan beliau sendiri berkata, "Ya Rasulullah, apakah mereka akan membunuh saudara mereka sendiri? Orang Muslim telah melupakan kezaliman yang ditimpakan pada diri mereka dan mereka tahu bahawa orang-orang itu adalah saudara mereka." Umar juga akan berkata yang demikian, bahawa wahai Rasulullah, pukullah orang-orang kafir itu. Tetapi hati berkata, mereka ini saudara kami. Jika mereka dimaafkan, maka itu lebih baik. Demikian juga Uthman dan Ali akan berkata bahawa saudara kami telah dimaafkan. Apapun kekerasan yang telah mereka lakukan, itu telah berlalu. Rasulullah SAW sendiri pun pada waktu memberikan maaf kepada mereka beranggapan sebagai berikut, bahawa di antara mereka ada pakcik saya, ada saudara saya, ada menantu dan kerabat saya juga. Jika saya memaafkan mereka, maka itu hal yang baik. Keluarga saya sendiri akan terselamat. Hanya ada seorang saja yang tidak memiliki tali persaudaraan dengan seorang pun di Mekah ini. Seseorang yang waktu itu tidak memiliki kekuatan di Mekah. Seseorang yang tidak mempunyai saudara ketika di Mekah ini. Dan dalam keadaan yang tidak berdaya itu, dia ditimpakan kezaliman yang tidak diberikan kepada Hazrat Abu Bakar, tidak kepada Hazrat Umar, tidak kepada Hazrat Ali, tidak kepada Hazrat Uthman dan bahkan tidak juga kepada Rasulullah SAW. Riwayat yang saya sampaikan pada minggu lalu, di dalamnya dijelaskan juga bahawa disebabkan ada tali kekeluargaan, maka Hazrat Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW terselamat. Namun saya telah jelaskan bahawa tidak hanya Hazrat Bilal yang mengalami kezaliman, bahkan Rasulullah SAW dan Hazrat Abu Bakar juga dizalimi. Hazrat Muslim Maud juga tidak menolak bahawa beliau itu tidak dizalimi. Bahkan Huzur radhiyallahu ta'ala bersabda bahawa kezaliman yang dialami oleh Bilal, kezaliman yang seperti itu tidak dialami oleh orang lain. Demikian beliau radhiyallahu ta'ala menjelaskan kezaliman apa yang dialami beliau. Kezalimannya adalah Bilal ditelanjangkan dan dibaringkan di atas pasir yang panas. Cuba lihat, kamu semua tidak dapat berjalan kaki dengan berkaki ayam pada bulan Mei dan Jun. Namun Hazrat Bilal dibaringkan di atas pasir yang panas dengan telanjang. Lalu para pemuda menari-nari di atas dadanya dengan mengenakan sepatu yang berduri. Lalu mengatakan, katakanlah bahawa selain Tuhan ada lagi sembahan lain. Katakanlah Muhammad Rasulullah SAW adalah pendusta. Lalu Hazrat Bilal dalam bahasa Habsyi berkata, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu an la ilaha illallah. Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala memberikan jawapan bahawa seberapa besar pun kezaliman yang kamu lakukan terhadapku, ketika aku menyaksikan bahawa Tuhan itu satu, bagaimana mungkin aku mengatakan dua? Dan ketika aku mengetahui bahawa Muhammad Rasulullah SAW adalah Rasul Allah yang benar, maka bagaimana mungkin aku mengatakan beliau SAW sebagai pendusta? Atas hal itu mereka semakin menyiksa Hazrat Bilal. Pada bulan-bulan musim panas, beliau dizalimi seperti itu. Demikian juga pada musim sejuk, kaki beliau diikat dengan tali
dan diseret di lorong-lorong Mekah yang berbatu. उन्हें मक्के की Kulit beliau terluka. Mereka mengheret beliau sambil mengatakan, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pendusta. Katakanlah selain Allah Ta'ala ada sembahan lain. Maka beliau mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah. Sekarang ketika tentera Islam yang berjumlah 10,000 orang datang untuk masuk ke Mekah, di dalam benak Bilal terfikir bahawa hari ini mereka yang dulu menari-nari di atas dadaku akan dibalas. Hari ini aku juga akan menuntut balas terhadap mereka yang telah memukulku dengan zalim. जो मुझे जालमाना तौर पर जो Namun ketika Rasulullah SAW bersabda bahawa barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan dimaafkan, siapa yang masuk ke dalam Kaabah mereka akan dimaafkan, siapa sahaja yang membuang senjatanya akan dimaafkan, siapa sahaja yang menutup pintu rumahnya akan dimaafkan. Maka mungkin Bilal berfikir di benak beliau bahawa ini berarti semua saudara mereka dimaafkan dan artinya berbuat baik kepada orang-orang kafir itu, tapi saya masih belum membalas mereka. Rasulullah SAW melihat bahawa pada hari ini hanya ada satu orang yang boleh merasa sakit disebabkan oleh pemberian maafku, dan itu adalah Hazrat Bilal. Kerana mereka yang saya maafkan itu bukanlah saudaranya yang telah menyakiti beliau, dan yang menyakiti beliau yang sakitnya tidak diberikan kepada sesiapa. Tidak ada yang disakiti pada saat itu selain Hazrat Bilal. Beliau SAW bersabda, aku akan membalaskannya untuk Bilal dan membalasnya dengan cara yang dengannya keagungan kenabianku tetap terjaga, dan hati Bilal radhiyallahu ta'ala anhu pun merasa gembira. Beliau SAW bersabda, tegakkanlah bendera Bilal, dan para pemimpin Mekah yang dulunya menari-nari di atas dada Bilal dengan memakai sepatu mereka, dan yang dulunya mengikat kakinya dengan tali lalu menyeretnya, dan yang pernah membaringkannya di atas pasir yang panas, katakanlah kepada mereka bahawa jika kamu semua ingin menyelamatkan nyawa anak dan isteri kamu, maka kamu harus berada di bawah bendera Bilal. Saya beranggapan sejak dunia ini diciptakan, sejak manusia memperolehi kekuatan, dan sejak seorang manusia bersedia untuk menuntut balas terhadap manusia lain atas darahnya, dan dia telah memperolehi kekuasaan untuk melakukannya, pembalasan yang seperti ini belum pernah dilakukan oleh seorang manusia manapun. Ketika bendera Hazrat Bilal dipacakkan di lapangan di depan Kaabah, ketika para pemimpin Arab yang dulu pernah menggilis beliau dengan kaki mereka dan mengancam, kamu nak mengatakan Muhammad Rasulullah SAW adalah pendusta atau tidak? Dan sekarang ketika keadaan telah berubah, mereka berlari-lari dengan memegang tangan anak isteri mereka dan membawanya ke bawah bendera Bilal radhiyallahu ta'ala anhu supaya nyawa mereka diselamatkan. Maka pada waktu itu betapa hati dan jiwa Hazrat Bilal rela berkorban untuk Muhammad Rasulullah SAW. Beliau mungkin mengatakan, dahulu saya tidak tahu apakah akan dapat membalas orang-orang kafir itu ataukah tidak. Sekarang mereka telah dibalas. Setiap orang yang sepatutnya telah memijak-mijak dadaku, mereka telah menundukkan kepala mereka di sepatuku. Ini adalah balasan terhadap sepatu-sepatu yang dulu menari-nari di atas dada beliau. Sekarang kepala para pemakainya tersungkur di kaki Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah pembalasan yang lebih agung dari pembalasan Hazrat Yusuf alaihissalam, kerana Hazrat Yusuf telah memaafkan saudara-saudara beliau demi ayah beliau. Pemberian maaf ini dilakukan demi ayah beliau dan terhadap saudara-saudara beliau sendiri. Sedangkan Muhammad Rasulullah SAW telah memaafkan pakcik dan saudara-saudara beliau dengan perantaraan sepatu seorang hamba sahaya. Sungguh pembalasan Yusuf alaihissalam tidak memiliki kedudukan dibandingkan dengan pembalasan ini. Kutipan yang pertama adalah dari dibaca tafsir Al-Quran dari Siri Ruhani. Peristiwa ini juga secara ringkas dijelaskan dalam buku pengantar tafsir Al-Quran. Mengapa saya sampaikan perkara ini? Kerana beberapa orang menulis bahawa di tempat lain ianya diterangkan sebagai berikut.
tidak ada perbezaan pada kedua-dua penjelasan tersebut, melainkan bahawa yang satu terperinci dan yang lainnya dijelaskan secara ringkas. Beberapa orang menandai banyak poin-poin dan mulai membuat perbezaan, padahal yang sebenarnya secara kronologi dan kesimpulannya sama saja. Pendek kata, yang dijelaskan dalam pengantar tafsir Al-Quran adalah sebagai berikut. Abu Sufyan berkata, "Ya Rasulullah, jika orang-orang Mekah tidak mengangkat pedang, apakah mereka akan diberikan keamanan?" Beliau SAW bersabda, "Ya, setiap orang yang menutup pintu rumahnya akan diberikan keamanan." Hazrat Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang yang suka membanggakan dirinya. Maksudnya dia ingin dilakukan sesuatu untuk kehormatan dirinya." Ini adalah poin tambahan mengenai Hazrat Abbas. Beliau SAW bersabda, "Baiklah, barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, mereka juga akan diberikan keamanan. Mereka yang masuk ke Kaabah juga akan diberikan keamanan. Mereka yang meletakkan senjatanya juga akan diberikan keamanan. Mereka yang menutup pintu rumahnya dan duduk diam di rumahnya juga akan diberikan keamanan. Mereka yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam akan diberikan keamanan." Kemudian Abu Ruwaiha, yang telah Rasulullah SAW jadikan saudara dengan Hazrat Bilal, hamba sahaya dari Habsyi, berkenaan dengan beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang kami serahkan bendera kami kepada Abu Ruwaiha. Siapa saja yang berdiri di bawah bendera Abu Ruwaiha, kami juga tidak akan mengatakan apa-apa kepada mereka." Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Hazrat Bilal, "Bersamaan dengan itu umumkanlah olehmu bahawa siapa saja yang berada di bawah bendera Abu Ruwaiha, mereka akan diberikan keamanan." Ini adalah poin tambahan. Di sini Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pengumuman bersamaan dengan itu. Dalam perintah ini terdapat hikmah yang sangat halus. Orang-orang Mekah yang dulunya telah mengikat kaki Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dan mengheret beliau di lorong-lorong. Setiap lorong-lorong Mekah dan tanah Mekah bukanlah tempat yang aman bagi Hazrat Bilal, bahkan merupakan tempat penderitaan, penghinaan dan pencemoohan. Rasulullah SAW berfikiran bahawa hari ini rasa dendam di hati Hazrat Bilal begitu besar. Menuntut balas oleh seorang sahabat yang setia ini pun sangatlah penting. Namun penting juga supaya pembalasan ini sesuai dengan kebesaran ajaran Islam. Oleh itu, beliau SAW tidak melaksanakan pembalasan untuk Hazrat Bilal tersebut dengan cara memenggal leher-leher musuhnya dengan pedang, bahkan dengan memberikan satu bendera ke tangan saudaranya dan menegakkannya dan menugaskan Hazrat Bilal untuk mengumumkan bahawa barang siapa yang berada di bawah bendera saudaraku, dia akan diberikan keamanan. Begitu agungnya pembalasan ini. Alangkah indahnya pembalasan ini ketika Hazrat Bilal dengan suara yang tinggi mengumumkan bahawa, "Wahai penduduk Mekah, marilah berdirilah di bawah bendera saudaraku, kamu semua akan diberikan keamanan." Maka dengan itu hati beliau dengan sendirinya menjadi kosong dari rasa dendam. Beliau merasa bahawa pembalasan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk beliau tidak mungkin ada pembalasan yang lebih agung dan lebih indah dari itu. Kemudian dalam menjelaskan mengenai kesebaran Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dan keadaan beliau pada peristiwa Fatah Mekah, Hazrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan seperti berikut. Inilah penderitaan-penderitaan yang ditimpakan kepada Hazrat Bilal di Mekah. Penderitaan ini telah diceritakan sebelumnya. Namun tahukah, ketika terjadi Fatah Mekah, Bilal, hamba sahaya dari Habsyi yang dahulu di atas dadanya pada pembesar Mekah, menari-nari. Kehormatan apa yang Rasulullah SAW berikan kepada beliau dan bagaimanakah beliau menuntut balas dari orang-orang kufar. Ketika Mekah ditaklukkan, Rasulullah SAW memberikan satu bendera ke tangan Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu dan beliau SAW mengumumkan, "Wahai para pemimpin Mekah, jika sekarang kamu semua ingin menyelamatkan nyawa kamu, maka berdirilah di bawah bendera Bilal." Seolah-olah Bilal yang dahulu pada pembesar Mekah menari-nari di atas dadanya. Berkenaan dengan beliau, Rasulullah SAW memberitahukan kepada orang-orang Mekah bahawa hari ini jika nyawa kamu boleh terselamat, maka ianya hanyalah dengan cara ini, bahawa kamu semua harus datang dengan penuh penghambaan kepada Bilal. Padahal Bilal adalah seorang hamba sahaya, sedangkan mereka adalah para pembesar. Walhasil, dari semua rujukan itu tetap kesimpulannya adalah bahawa sekalipun bendera itu diserahkan kepada saudara Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, tetap saja disertakan juga Hazrat Bilal.
baik itu bendera ditegakkan atas nama Bilal atau diberikan ke tangan Bilal, tetap kesimpulannya adalah seperti itu. Dengan sedikit perbezaan dari segi kronologi yang dijelaskan, tetaplah satu peristiwa dan kesimpulannya adalah sama. Diriwayatkan dari Hazrat Abdullah bin Umar bahawa pada hari Id di hadapan Rasulullah SAW, biasa ada satu orang yang berjalan membawa tombak dan biasanya yang membawanya adalah Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. और जिसको हज़रत बिलाल Muhammad bin Umar meriwayatkan bahawa Hazrat Bilal memacakkan tombak itu di hadapan Rasulullah SAW. Pada zaman itu, tempat pelaksanaan Id adalah di padang yang terbuka. Terdapat satu riwayat bahawa Raja Najasi dari Habsyah telah mengirimkan 3 tombak kepada Rasulullah SAW sebagai hadiah. Satu disimpan oleh Nabi SAW sendiri, satu diberikan kepada Hazrat Ali bin Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dan satu lagi diberikan kepada Hazrat Umar bin Khattab. और एक हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया। Hazrat Bilal membawa tombak yang Rasulullah SAW simpan untuk diri beliau sendiri dan berjalan-jalan di hadapan Rasulullah SAW hingga beliau memacakkan tombak tersebut di hadapan Rasulullah SAW dan beliau SAW solat menghadap ke arah tombak tersebut. Demikian juga setelah kewafatan Rasulullah SAW, Hazrat Bilal berjalan di hadapan Hazrat Abu Bakar sambil membawa tombak tersebut. लेकर चला करते थे इस नेज़े को। Terdapat dalam satu riwayat bahawa setelah kewafatan Rasulullah SAW, Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu pergi ke arah Syam untuk ikut serta dalam jihad. Diriwayatkan bahawa setelah kewafatan Rasulullah SAW, Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu datang ke hadapan Hazrat Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa amalan seorang mukmin yang paling mulia adalah berjihad di jalan Allah." Hazrat Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, apa yang kamu inginkan?" Hazrat Bilal menjawab, "Saya ingin supaya saya dikirim untuk berjihad di jalan Allah, sehinggalah saya mati." Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala berkata, "Wahai Bilal, demi Allah Ta'ala, aku ingatkan kepadamu mengenai hak dan kedudukanku, bahawa aku sudah tua dan telah menjadi lemah. Waktu kematianku telah dekat. Oleh kerana itu, tetaplah tinggal bersamaku." Atas hal itu, Hazrat Bilal tetap tinggal bersama Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sehingga kewafatan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah kewafatan Hazrat Abu Bakar, Hazrat Bilal datang kepada Hazrat Umar dan mengatakan perkara yang sama kepada Hazrat Umar seperti yang dikatakan kepada Hazrat Abu Bakar. Hazrat Umar juga memberikan jawapan yang sama seperti yang disampaikan oleh Hazrat Abu Bakar, namun beliau tidak menurutinya. Hazrat Bilal berkeras untuk pergi berjihad dan beliau memohon di hadapan Hazrat Umar untuk hal tersebut. Hazrat Umar bersabda kepada beliau, "Setelah engkau, kepada siapa aku akan berikan tanggungjawab untuk mengumandangkan azan?" Hazrat Bilal menjawab, "Kepada Hazrat Sa'ad, kerana beliau pernah mengumandangkan azan di zaman Rasulullah SAW." Maka Hazrat Umar menyerahkan tanggungjawab mengumandangkan azan kepada Hazrat Sa'ad dan setelahnya kepada anak-anaknya, dan beliau telah mengutus Hazrat Bilal untuk berjihad atas desakan beliau. Ini adalah satu riwayat, dan dalam satu riwayat lainnya disebutkan juga disebutkan juga perbualan yang terjadi antara Hazrat Bilal dan Hazrat Abu Bakar mengenai azan, bahawa Musa bin Muhammad meriwayatkan dari bapanya bahawa ketika Rasulullah SAW wafat, Hazrat Bilal waktu itu mengumandangkan azan, yakni sebelum jenazah Rasulullah SAW dikebumikan. Ketika beliau mengucapkan perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lidah beliau mengucapkan ashadu. Maka orang-orang yang berada di masjid saat itu menangis dengan kuat. Setelah selesai pemakaman Rasulullah SAW, Hazrat Abu Bakar memerintahkan Hazrat Bilal untuk mengumandangkan azan. Hazrat Bilal menjawab, "Jika Tuhan memerdekakan saya supaya saya tinggal bersama dengan Tuhan, maka akibatnya adalah seperti yang Tuhan katakan. Tetapi jika Tuhan memerdekakan saya demi Allah Ta'ala, maka biarkanlah saya untuk tujuan tersebut." Hazrat Abu Bakar berkata, "Saya memerdekakan kamu demi Allah." Hazrat Bilal berkata, "Selepas kewafatan Rasulullah SAW, saya tidak akan mengumandangkan azan untuk siapa pun." Hazrat Abu Bakar berkata, "Itu terserah kepada kamu." Setelah itu Hazrat Bilal tetap tinggal di Madinah
hingga berangkatnya tentera ke Syam pada zaman Hazrat Umar. Hazrat Bilal pun berangkat ke Syam bersama dengan tentera ini. बिलाल भी उन लश्करों के साथ शाम चले गए। Menurut riwayat Asadul Ghabah, Hazrat Bilal mengatakan kepada Hazrat Abu Bakar, jika Tuhan memerdekakan saya demi Tuhan, maka tahanlah saya bersama Tuhan. Namun jika Tuhan memerdekakan saya demi Allah, maka biarkanlah saya berjihad di jalan Allah. Hazrat Abu Bakar bersabda kepada Hazrat Bilal, pergilah. Lalu Hazrat Bilal berangkat ke Syam dan menetap di sana hingga wafat. Dalam kebanyakan riwayat dinyatakan bahawa Hazrat Bilal tidak pergi pada zaman Hazrat Abu Bakar, melainkan beliau pergi di zaman Hazrat Umar. Dan berdasarkan satu riwayat, setelah kewafatan Rasulullah SAW, Hazrat Bilal terus mengumandangkan azan pada zaman Hazrat Abu Bakar. Dalam satu riwayat diterangkan, satu ketika Hazrat Bilal melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi, di mana Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, betapa kerasnya hatimu. Apakah masih belum tiba waktunya bagimu untuk datang menziarahi aku? Hazrat Bilal terbangun dalam keadaan yang sangat sedih, dan ketika itu beliau sedang berada di Syam. Lalu beliau berkenderaan menuju Madinah untuk hadir di Raudah Rasulullah SAW. Lalu menangis teresak-esak di sana dan merintih. Tidak lama kemudian datanglah Hazrat Hasan dan Husain. Hazrat Bilal mencium dan memeluk mereka berdua. Hazrat Hasan dan Husain berkata, Hazrat Husain berkata kepada Hazrat Bilal, kami ingin supaya Tuan mengumandangkan azan pada waktu subuh nanti. Lalu Hazrat Bilal naik ke atas atap masjid. Ketika Hazrat Bilal mengumandangkan perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, perawi mengatakan, Madinah berguncang. Ketika beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, semakin berguncang lagi. Orang-orang dengan serentak terbangun. Dan ketika beliau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, para wanita keluar dari bilik-bilik mereka. Perawi mengatakan sejak saat itu jumlah lelaki dan perempuan yang menangis tidaklah lebih banyak dari hari itu. Azan tersebut mengingatkan pada zaman Rasulullah SAW dan orang-orang menjadi sedih kerananya. Ketika Hazrat Bilal memohon izin untuk pergi berjihad pada zaman kekhalifahan Hazrat Umar, Hazrat Umar bertanya, apakah yang menghalang kamu untuk mengumandangkan azan? Hazrat Bilal menjawab, saya mengumandangkan azan atas perintah Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Kemudian saya mengumandangkan azan atas perintah Hazrat Abu Bakar kerana beliau merupakan pengawas atas nikmatku sehingga akhirnya beliau pun wafat. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, tidak ada ibadah yang lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Lalu Hazrat Bilal berangkat ke Syam. Ketika Hazrat Umar berkunjung ke Syam, Hazrat Bilal mengumandangkan azan atas perintah Hazrat Umar. Perawi mengatakan sebelum hari itu kami tidak pernah melihat beliau sedemikian rupa menangis. Dalam menjelaskan masa-masa akhir kehidupan Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Khalifatul Masih Tsani bersabda bahawa Hazrat Bilal telah pergi ke Syam pada masa-masa akhir kehidupan beliau. Di sini diceritakan juga bahawa orang-orang tidak mahu menikahkan anak mereka dengan beliau. Namun sebelumnya telah diterangkan bahawa beliau telah berkahwin beberapa kali dan mendapatkan jodoh. Mungkin saja ketika di Syam ada orang tidak berkenan menjodohkan anaknya dengan Hazrat Bilal, atau di Syam beliau tidak mendapatkan jodoh. Walhasil di zaman Rasulullah SAW ketika kita temukan riwayat yang menyatakan bahawa beliau berkahwin beberapa kali. Hazrat Muslim Maud menulis di satu tempat beliau pernah mengajukan lamaran kepada seorang wanita di Syam dan berkata, saya adalah orang Habsyi. Jika anda tidak berkenan untuk menikahkan dengan saya, tidak mengapa. Namun jika anda merestui pernikahan saya dengan anak anda kerana menganggap saya sebagai sahabat Rasulullah SAW, saya akan berterima kasih kerananya. Akhirnya mereka menikahkan Hazrat Bilal dan beliau menetap di Syam. Sebelum itu pun beliau telah berkahwin beberapa kali. Mungkin saja para isteri beliau yang sebelumnya telah wafat atau di antara isteri beliau tidak ada bersama menyertai beliau ke Syam, atau beliau ingin menikah lagi di Syam. Namun perlu untuk diperjelaskan di sini
bahawa beliau telah bernikah beberapa kali sebelumnya. Meskipun Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menulis bahawa sebahagian riwayat mengatakan bahawa orang-orang tidak mahu menikahkan anak mereka dengan Hazrat Bilal. Apakah sebab latar belakang beliau menulis demikian? Allah lah yang lebih mengetahui. Walhasil, beliau menyampaikan lamaran nikah di Syam dan menikah lalu menetap di sana. Pernikahan di sini merupakan topik tambahan, sedangkan hal yang utama adalah perihal ru'ya yang beliau lihat yang akan saya sampaikan setelah ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala menuliskan satu ketika Hazrat Rasulullah SAW datang kepada beliau dalam ru'ya lalu bersabda, Bilal, kamu telah melupakanku? Kamu tidak pernah datang berziarah ke kuburanku. Saat itu juga Hazrat Bilal terbangun lalu menyiapkan barang-barang untuk melakukan perjalanan, kemudian berangkat ke Madinah. Beliau berdoa sambil menangis terisak-isak di kuburan Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedemikian larut dalam tangisan sehingga pada umumnya orang-orang dapat mengetahui bahawa Bilal telah datang. Hazrat Hasan dan Husain yang saat itu telah dewasa datang berlari menghampiri beliau dan berkata, Tuhan biasa mengumandangkan azan di zaman Rasulullah SAW. Hazrat Bilal mengatakan, ya. Mereka berkata lagi, mohon kumandangkanlah azan untuk kami. Lalu Hazrat Bilal mengumandangkan azan dan orang-orang pun mendengarnya. Pada masa kekhalifahan Hazrat Umar mendirikan pejabat untuk pengaturan gaji di Syam, yakni membuat rekod pengiraan atau akaun dan lain-lain. Lalu Hazrat Bilal berangkat ke Syam dan menetap di sana bersama para mujahidin. Hazrat Umar bertanya kepada Hazrat Bilal, wahai Bilal, akan kamu simpan pada siapa perincian gajimu? Yakni siapa yang kamu jadikan wakil untuk pengiraannya? Siapa yang akan mewakili kamu di sini? Hazrat Bilal menjawab, Abu Ruwaiha. Dia tidak akan pernah saya tinggalkan kerana Rasulullah SAW telah menjalinkan persaudaraan antara aku dengannya. Berkenaan dengan kelurusan Hazrat Bilal, terdapat satu riwayat. Amr bin Mamun meriwayatkan dari bapanya bahawa saudara Hazrat Bilal menisbahkan dirinya sendiri sebagai orang Arab dan beranggapan bahawa beliau berasal dari kalangan Arab. Saudara Hazrat Bilal tersebut menyampaikan lamaran kepada seorang wanita Arab. Pihak wanita mengatakan, jika Hazrat Bilal datang, maka kami akan nikahkan perempuan ini dengan kamu. Lalu datanglah Hazrat Bilal, kemudian membaca tasyahud dan berkata, saya adalah Bilal bin Rabah dan lelaki ini adalah saudara saya. Dari segi akhlak dan agama, dia tidak baik orangnya. Jika kamu ingin menikahinya, silakan. Namun jika tidak ingin menikahinya pun tak apa. Pihak wanita mengatakan, lelaki yang memiliki saudara seperti anda, kami akan nikahkan perempuan ini dengan lelaki tersebut. Lalu mereka menikahkannya dengan saudara Hazrat Bilal. Zaid bin Aslam meriwayatkan bahawa Banu Abu Bukhair datang ke hadapan Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, mohon Tuan nikahkan saudara perempuan kami dengan si fulan. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kamu tentang Bilal? Lalu mereka datang lagi dan berkata, wahai Rasulullah, mohon kiranya berkenan menikahkan saudara perempuan kami dengan si fulan. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana Bilal dalam pandangan kamu? Mereka datang lagi untuk kali yang ketiga setelah menolak dan pergi lagi. Mereka berkata, wahai Rasulullah, mohon kiranya berkenan menikahkan saudara perempuan kami dengan si fulan. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana Bilal dalam pandangan kamu? Bagaimana menurut kamu orang yang termasuk ke dalam calon ahli syurga? Perawi berkata, lalu akhirnya mereka mengizinkan saudara perempuannya menikah dengan Hazrat Bilal. Rujukan sebelumnya yang saya sebutkan bahawa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menulis bahawa sebelum itu beliau tidak melakukan nikah beberapa kali. Mungkin berdasarkan suatu latar belakang, mungkin juga sebelum itu beliau telah menikah beberapa kali dan riwayat ini pun termasuk salah satunya. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, pada satu kali pada masa kekhalifahan Hazrat Umar, dia, Abu Sufyan dan beberapa pembesar Mekah yang masuk Islam pada peristiwa Fatah Mekah datang untuk bertemu dengan Hazrat Umar. Saya rasa kata dia di atas tertulis begitu saja. Secara kebetulan pada saat yang bersamaan Hazrat Bilal, Hazrat Ammar, Hazrat Shuaib dan lain-lain juga datang untuk bertemu dengan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka inilah adalah bekas hamba sahaya
yang sangat miskin, namun termasuk di antara orang-orang yang bai'at pada awal Islam. Ketika dikhabarkan kepada Hazrat Umar, beliau memanggil Hazrat Bilal dan kawan-kawannya untuk mulakat lebih dulu dari rombongan para pembesar. Abu Sufyan yang saat itu masih ada sedikit sebanyak menyimpan aliran darah jahiliyahnya. Ketika melihat pemandangan itu, terus merasa terbakar, marah dan berkata, kita terpaksa harus melihat penghinaan ini untuk menunggu para hamba saya itu selesai melakukan mulakat. Suhail segera menjawab di depannya dengan berkata, ini semua salah siapa? Muhammad SAW sebelum ini telah menyeru kita kepada Tuhan, namun mereka ini terus beriman dan menerimanya, sedangkan kita berlengah-lengah. Dengan begitu, apakah mereka tidak layak mendapatkan kemuliaan ini? Dalam menjelaskan kisah tersebut dan ketinggian maqam Hazrat Bilal, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, satu hari Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkunjung ke Mekah pada masa kekhalifahannya. Para hamba sahaya yang dulunya biasa diinyanya dengan ditarik rambutnya lalu diseret, mereka itulah datang satu persatu untuk mulakat dengan Hazrat Umar. Hari itu merupakan hari Id dan sebelum bekas hamba sahaya itu datang, anak para pembesar Mekah telah hadir lebih dulu untuk bertemu dengan Hazrat Umar. Ketika para pembesar tadi masih duduk menunggu, tiba-tiba datanglah Bilal yang dulunya pernah menjadi hamba sahaya dan pernah dipukul, diseret di atas batu-batu tajam dengan tubuh telanjang, yang di dadanya dulu diletakkan batu besar yang berat, dan dikatakan kepadanya bahawa katakanlah bahawa aku akan menyembah Lata dan Uzza. Namun beliau tetap berkata asyhadu an la ilaha illallah. Ketika Hazrat Umar melihat Hazrat Bilal, Hazrat Umar bersabda kepada para pembesar itu, pergilah ke belakang dan berikan tempat untuk Bilal duduk. Tidak lama kemudian datang lagi bekas hamba saya yang lainnya. Lalu Hazrat Umar mengatakan hal yang sama kepada para pembesar itu. Tidak lama kemudian datang lagi sahabat bekas hamba saya yang lainnya, dan Hazrat Umar bersabda lagi kepada para pembesar itu untuk beralih ke belakang dan memberikan tempat kepada mereka. Merupakan satu kebetulan. Dan saat itu Allah Ta'ala pun memang ingin menghinakan para pembesar itu. Dianggarkan 8 hingga 10 bekas hamba saya datang silih berganti, dan setiap kali Hazrat Umar mengatakan hal yang sama kepada para pembesar itu, bahawa mundur ke belakang dan berikan tempat duduk untuk mereka. Waktu itu ruangannya tidaklah seperti hall yang besar, melainkan ruangan yang kecil tidak dapat menampung banyak orang di dalamnya. Ketika para sahabat bekas hamba saya itu memenuhi ruangan tersebut, maka para pembesar tadi terpaksa harus duduk di tempat kasut-kasut diletak. Mereka sudah tidak dapat menahan lagi kehinaan tersebut, sehingga waktu itu juga mereka bangun dan keluar lalu saling bercakap satu sama lain, lihatlah bagaimana kita telah dihinakan. Hamba saya ini yang dahulu selalu menghormati kita diberikan tempat duduk di depan, namun kita terpaksa harus mundur ke belakang hingga ke tempat kasut diletak, dan kita telah begitu hinanya dalam pandangan orang-orang. Mendengar perbualan ini, salah seorang yang bijak dari antara mereka berkata, memang benar kita telah terhina, namun yang menjadi persoalannya adalah perbuatan siapa yang telah mengakibatkan kehinaan ini. Ketika bapa dan saudara kita menyeksa dan memukul Muhammad Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, waktu itu bekas hamba sahaya inilah yang rela mengorbankan nyawanya demi beliau SAW. Sekarang kerana yang berkuasa adalah Muhammad Rasulullah SAW, oleh itu kamu sendirilah yang putuskan siapakah yang akan lebih mereka hormati. Apakah kamu yang dulunya menyeksa mereka, ataukah para gulam ini yang selalu siap sedia mengorbankan nyawanya demi Islam? Jika memang mereka lah yang sepatutnya mendapatkan kehormatan tersebut, lalu kenapa pada hari ini kamu mengeluh atas perlakuan tadi? Sebagai akibat dari perbuatan nenek moyang kamulah sehingga kamu tidak mendapatkan perlakuan seperti yang didapatkan oleh para hamba saya itu. Penjelasan orang yang bijak tersebut telah difahami oleh mereka. Mereka berkata, kami memahami fakta tersebut, namun pertanyaannya apakah ada obat penawar untuk menghilangkan kehinaan ini atau tidak? Memang para nenek moyang kita telah melakukan kesalahan besar, namun tentunya ada cara yang dapat membersihkan kesalahan ini, noda kehinaan ini dari wajah kita. Lalu semua pembesar tersebut memutuskan bahawa meskipun tidak dapat difahami oleh kami, namun mari kita tanyakan
kepada Hazrat Umar, apa penawar dari kehinaan ini? Ketika mereka kembali lagi menemui Hazrat Umar, waktu itu acara telah pun selesai dan para sahabat lainnya telah pun balik. Mereka mengatakan kepada Hazrat Umar, kami datang untuk meminta musyawarah dari Tuan tentang kesedihan yang kami alami pada acara tadi. Hazrat Umar berkata, janganlah kecewa. Mereka semua ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka selalu duduk paling depan dalam majlis-majlis Rasulullah SAW. Sebab itulah saya terpaksa menempatkan mereka di bahagian depan. Tentunya kamu merasa kecewa dengan perlakuan yang saya berikan. Namun saya terpaksa. Para pembesar itu berkata, kami faham keterpaksaan Tuan. Kami hanya ingin menanyakan apakah ada penawar untuk kehinaan ini atau apakah ada air yang dapat membasuh noda ini. Hazrat Umar yang telah melihat sendiri bagaimana tingginya wibawa nenek moyang mereka ketika mendengar ucapan anak-anak para pembesar itu, air mata beliau mengalir dari mata beliau, yakni disebabkan oleh dosa-dosanya sendiri, betapa jatuhnya kehormatan mereka. Dan Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala sedemikian rupa luluh hatinya sehingga beliau tidak mampu menjawab pertanyaan mereka. Hazrat Umar hanya mengangkat tangan mengisyaratkan ke arah negeri Syam yang mana saat itu sedang terjadi peperangan dengan Lashkar Kaisar. Maksud Hazrat Umar adalah bahawa noda keinginan tersebut dapat hilang dengan bergabung dalam peperangan tersebut untuk mempersembahkan nyawa kamu. Lalu waktu itu juga mereka berangkat menunggang untanya menuju ke negeri Syam dan sejarah memberitahukan bahawa tidak ada satu pun dari antara mereka tersebut yang balik dalam keadaan hidup. Seperti itulah mereka membasuh noda keinginan itu dengan darah mereka, noda yang mengotori wajah mereka disebabkan oleh perbuatan nenek moyang mereka. Jadi pertama, dengan memberikan banyak pengorbanan, seseorang itu dapat meraih kedudukan yang tinggi, dan ini merupakan ajaran Islam yang sangat indah, yakni mereka yang memberikan banyak pengorbanan yang sejak awal telah mula memperlihatkan kesetiaan. Kedudukan mereka adalah tinggi, apakah mereka seorang hamba Habsyi atau hamba sahaya dari satu keturunan sekalipun. Dan inilah makam yang Islam telah letakkan pada tempatnya yang hakiki dan semua orang berhak mendapatkannya. Ianya bukanlah terletak kepada siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Barang siapa yang memberikan banyak pengorbanan, barang siapa yang setia, rela mengorbankan jiwanya dan segala sesuatu, akan mendapatkan kedudukan tinggi ini. InsyaAllah riwayat Hazrat Bilal masih akan berlanjutan yang akan saya terangkan di masa depan, InsyaAllah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر